company apa kan, dia akan ada report tahunan dia. Jadi untuk lembaga pengarah apa semua, dia akan nak tengok macam mana performance dengan investment ke apa, dia akan nak tengok untuk setahun tu punya running business lah. Jadi Allah Ta'ala, dia dalam setahun tu, report untuk setahun kita punya amalan lah, akan dibawa menghadap Allah Ta'ala tu pada mana-mana hari dalam Syaban. Tak tahu hari apa. Tak tahu hari apa. Buat je lah amalan-amalan tu yang Nabi kata, aku suka waktu amalan aku dibawa menghadap Allah Ta'ala tu sedang aku berpuasa. Dan tuan-tuan kena ingat, amalan kita jangan duk fikir kita buat amalan, solat lah, sedekah lah. Macam tu yang malaikat bawa jumpa Allah Ta'ala, inilah hamba-Mu yang nama sekian-sekian, amalan dia ini selama setahun. Nampak kaya tahun ni menurun sikit dia punya sedekah. Dia kata Covid dia tak. Ni. Macam tu lah. Oh, jangan ingat macam tu. Malaikat berbawa amalan kita naik temu Allah, menerusi beberapa roblok langit. Walaupun ada surat. Ada surat pun belum tentu lepas. Malaikat backing semua, garang. Mana. Ni, dia ni sembang lebih, tak ada amal pun. Tunjuk depan mak mentua kan. Rumah sendiri tak pernah mayang gini, tak ada. Cucuk habis 2 minit pun paling lambat dah tu. Oh, dia ni tak ada. Turun balik amalan. Tak diterima. Ada orang macam tu. Panjang cerita dah, tapi dalam banyak-banyak orang yang bila malaikat tu bawa naik amalan tu sampai ke langit mana-mana pun, sampai kat roblok tu, malaikat tanya, ni amalan siapa ni? Ni fulan bin fulan punya amalan. Dia tu bukan baik sangat, tapi nanti dulu dia sedang puasa tu. Sian kat dia. Penat tu. Kunci jam, pukul 7 bangun. Tak sahur. Sian kat dia. Amalan tu dia jadi laju sikit naik. Atas dasar kesian. Macam tu, tuan-tuan. Tu yang Nabi nak supaya umat dia ada peluang berpuasa sunat. Kerana amalan kita akan dibawa naik. Dia kesian tu dia ada sikit. Dia manusia juga lah. Cerita rayu-rayu segituan. Nak ambil rentah negeri, nak ambil mak di kampung. Mak memang tak boleh dah. Nak tarik flash, tak larat dah. Jadikan saya balik untuk flash je. Tu kan. Tak tolonglah tuan, tolong bagi lepas lah. Ingat nampak dia ada rayu, dia ada kesian sikit. Kalau puasa. Itulah ya. Sekadar mukadimah lah, nak beritahu kata betapa bertuahnya kita berada pada bulan ni, bulan Syaban ni. Baik muslimin, muslimat, keluarga Datuk Azman yang saya muliakan semuanya, malam ni seperti tajuk yang kita telah diwar-warkan tadi, yang mungkin kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan tentang penyakit-penyakit ataupun 3 penyakit umat akhir zaman. Dan saya bukanlah wakil KKM nak cerita penyakit, tapi dia lebih kepada penyakit rohani, penyakit jiwa. Dia sebab jiwa pun dia ada penyakit dia, badan dia ada penyakit dia, sama ada demam ke, sesama ke, itu badan punya penyakit. Tapi kalau dia penyakit yang melibatkan rohani ni, dia juga bahaya kerana dia akan memudaratkan orang lain. Sila bulan kawan tu dia malum jenis panah baran, tak ada sabar meroyan semacam, dia boleh hempah anak orang. Tak padan dengan cikgu tadika tu, lempar anak orang. Penyakit tu, walaupun dia suhu dia 36.4, cikgu tu lah. Tapi kerana, nampak tak? Ini cerita lah, maknanya kalau tak tahu pun tak apa. Dia nak beritahu kata bahawa ada penyakit yang perlu ditangani, namanya penyakit rohani. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan kepada kita beberapa penyakit-penyakit umat akhir zaman. Sebab bila dunia nak menuju kiamat, kata ulama-ulama, kita ni akan berhadapan dengan 3 penyakit besar. Ataupun bukan penyakit lah, kita sebut bencana. Antara kita ringkaskan, pertama disebut bencana alam. Bencana alam, cuaca tak menentu. Baru jemur baju nak panas pagi tadi, main tengah hari hujan pula dah. Kita dah keluar pergi di mana dah. Tadi nak pergi Metro Kajang ke apa dah hujan dah. Cuaca tak menentu. Di kawasan perumahan saya di Bukit Mahkota tu, tak pernah berbunga tu. Keluar bunga, panas sangat. Dia keluar bunga, panas sangat. Dia suhu dia agak ekstrim sikit lah. Lepas tu angin pun makin kuat sekarang ni. Terbang habis, di Yan dah terbang dah. Di Kuantan pun sama. Dia jadi dulu orang kata kalau Tengkujuh ni bulan 12. Sekarang dah tak menentu. Itu bencana sebenarnya. Benda tak boleh nak diduga lagi dah. Kawasan yang tak pernah dijangka banjir, berlaku banjir. Itu yang pertama, bencana alam.
Yang kedua disebut bencana teknologi. Bencana teknologi ni maknanya kegagalan fungsi. Teknologi dah tak boleh nak diharap lagi dah. Dan ni kita semua kan harap tu kan. Nombor telefon pun ada ingat, ada tak ingat lah. Malah ni orang malas dah, semua harap ke telefon tu. Hilang telefon tu yang geram, bukan pasal telefon tu yang hilang, nombor-nombor kat dalam tu. Kegagalan itu pasal apa? Bukan kena dicuri orang. Virus apa semua tu kan kegagalan teknologi. Atau yang pengimbas suhu tu pun dah tak boleh percaya kan kadang-kadang pun. Tak boleh percaya kan. Ya, kalau dia ramai orang sangat, dia pun jadi dia mereng lah tuan-tuan. Pengimbas suhu tu pun dia ramai sangat, dia pening. Oh, kalau main Jumaat kan, kalau kuota Jumaat kalau sampai 2,000 orang macam masjid Raja Haji Fisabilillah tu kan. Kalau bos dia kan luas masjid tu. Mau tik seorang-seorang tu dia tak sempat bernafas. Dia seorang 36 lah 36. Mai seorang tu jadi 16 jadi. Dia pun tu saya kata jadi mereng tu kegagalan teknologi. Dan yang ketiganya adalah bencana yang bersifat sosial. Rusuhan, pergaduhan, salah faham yang membangkitkan perkauman apa. Itu pun sebenarnya bencana tuan-tuan. Yang kita duk nampak lah dunia nak menuju kiamat ni, benda-benda tu duk jadi. Sebab itu muslimin muslimat ahli keluarga yang dirahmati Allah sekalian, apakah 3 penyakit umat akhir zaman yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iaitu berdasarkan sebuah hadis yang mana baginda Nabi bersabda thalathun muhlikatun. Nabi kata ada 3 penyakit yang akan merosakkan dan memusnahkan kalian semua, sama ada keluarga ke, masyarakat ke. 3 ini kalau ada, rosaklah kalian nanti, punah masyarakat. Apakah 3 perkara tersebut? Pertama sekali, syuhun muta'un, iaitu sifat kedekut. Yang kedua, wahawan muttaba'un, terlalu mengikut hawa nafsu. Dan yang ketiganya, wa i'jabul mar'i binafsih, terlalu takjub, kagum dengan pandangan sendiri, syok diri dia panggil. Dia syok diri, dia berasa best seorang-seorang. Itu ada cerita dia yang akan kita kongsikan. Dan ketiga-tiga penyakit ni sebenarnya dia melanda semua peringkat. Dia tak kira orang tu pak lebay ke, orang mengarut ya ke apa, semua dia kena. Dia akan adalah wakil-wakil kontingen lah di sebalik 3 yang kita sebutkan: kedekut, mengikut hawa nafsu, dan berbangga dengan pandangan sendiri. Baik, kita mulakan. Jadi yang baru sampai jangan risaulah, baru mula. Oh lah, hampir dah tengah dah, habis lewat dah kita. Baru mula penyakit pertama. Awal lagi. Jangan risau. Yang pertama sekali ialah penyakit ataupun masalah manusia yang berperangai kedekut. Rupanya perangai kedekut ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dah sebut lama dah perangai ini, iaitu kata baginda Nabi, iaitu tanda-tanda min asyratis sa'ah an yuzhara syuh. Nabi kata tanda dunia ni nak menuju kiamat, iaitu tersebarnya ataupun terzahirnya sifat kedekut. Sifat kedekut tu dah makin berleluasa. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dan kedekut ni lah tuan-tuan, yang kalau dulu-dulu orang segan nak mengaku dia tu kedekut. Lah ni orang dah dia tak ada malu lah, dia relax, dia tak bayar zakat ke, dia tak apa sajalah, infak ke, sumbangan apa dia tak bagi pun dia rasa dia bangga dengan sifat kedekut dia itu. Dan Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, siapa-siapa yang boleh mengekang diri dia, ajar diri jangan jadi kedekut, itulah orang berjaya. Allah sebut dalam Quran, dalam surah At-Taghabun ayat 16, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang boleh mengekang dirinya daripada bersifat kedekut, mereka lah orang berjaya. Itu Allah Ta'ala sifatkan mereka tu orang berjaya sebenarnya. Siapa tu? Orang yang boleh lawan sifat kedekut. Pasal kedekut ni setiap orang ada, kuat tak kuat, jelas tak jelas dia tu. Kedekut sangat dia tu. Kan? Bagi RM10 minta RM9.5 balik. Bagi sumbangan sedekah minta balance RM9.5 dah tu, rupa nak bagi 5 pang. Budak tu punya seronok dapat merah kan, RM10. Banyak. RM9.5 balik. Oh, RM9.5 lagi. Tu yang Piramli buat cerita Haji Bakhir bin Lebay kedekut.
haji bakhil, bin lebay, kedekut. Dah lah haji lebay. Haji lebay ni kan semua gitu. Semua kan lillahi ta'ala, ilah ta'ala, ilah ta'ala, ilallah. Jadi 5 upang, lelah masjid dapat 5 upang. Teruk Kelantan kata sama 5 upang kan. Lepas tu Nabi Muhammad SAW juga dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan la yajtami'u syuh wal iman fi qalbin abada. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata tidakkan bersatu, bercantum di antara sifat kedekut dengan iman dalam hati seseorang. Maknanya tuan-tuan nak tahu dalam hati tu ada iman ke tidak, senang saja. Kalau kedekut tu maknanya iman tak ada lah. Kalau ada iman, kalau jenis bukan kedekut, insya-Allah adalah iman di situ. Tapi kalau jenis kedekut, payah nak keluar duit ni, tak hidup masin, tak kaya jering ni, iman tu ada problem sikit, dia ada lemah sikit. Pasal iman dia dikaitkan dengan kasih sayang. Orang ada iman ni dia ada kasih sayang. Dia pantang dengar orang susah, jiran ke mana-mana orang perlu sumbangan ni, dia bermurah hati, dia nak bagi. Apatah lagi orang yang susah tu pula dalam kalangan ahli keluarga sendiri. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Nabi kata, siapa-siapa yang membantu menolong ibu-ibu tunggal, anak-anak ni orang miskin, orang susah, maka dia seolah berjihad fi sabilillah. Jadi tuan-tuan bolehlah mulakan pelan-pelan. Mula cari mana ibu tunggal yang ada. Tapi mungkinlah isteri kita tak apa setuju. Payahlah tunggal-tunggal ni yang ibu ada ni, tolong ibu ni dulu. Sibuk cari yang tunggal pula. Mana ada jual nasi lemak depan tepi jalan tu, kesian kat dia abang tengok. Abang ni nak harap pergi Palestin nak serang lawan Israel Zionis tu, kecil manis 3 serangkai. Baru nak ketuk dia orang kena balik. Jadi nak jihad di sana payah. Angkat senapang pun garut tak boleh. Jadi biarlah kita bela je lah ibu tunggal yang ada tu. Lagi bagus kawan tu dengan awak. Oh memanglah tanda-tanda kiamat. Tak bumi kiamat dulu, rumah kau kiamat dulu. Itu cerita lah ya. Jadi tak apalah, ni sekadar buat buah semangat ya. Kalau tak sebut kami tanggungjawab Ustaz menyampaikan hadis. Tuan-tuan amat tak amat pulang dulu. Dia betul-betul kalau kami nak Ustaz buat dulu dah. Amat tuan-tuan kami menyampaikan dulu. Tuan-tuan buat kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan doa dulu. Tuan-tuan, sebab itu Nabi sebut jangan kalau orang tu dia ada iman punya orang, dia takkan kedekut. Tapi kalau dia kedekut, maknanya iman dia ada problem. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri pun pernah berhadapan dengan isu-isu orang kedekut ni. Sebab kata para alim ulama, saya ambil contoh sebagai panduan kita lah, kata Ibnu Qudamah, kedekut paling tahap teruk sekali adalah antaranya kedekut terhadap diri sendiri. Itu nombor 1. Tu kedekut paling budak-budak kata tahap gaban lah, dewa punya teruk, kedekut terhadap diri sendiri. Faham tak? Tu kedekut paling teruk. Ada orang kata kedekut paling teruk ni kot dia jenis-jenis tak nak bagi kat orang jiran. Jiran sendiri tak tolong. Tak, tu tak teruk lagi. Paling teruk, diri sendiri pun dia kedekut. Tak adalah awak tu jusa. Kan? Apa jusa? Jutawan sektor awam. Semayang pakai pagoda. Lepas tu jarang pula lusuh dah pagoda tu pun. Kadang-kadang ada zip tengah, bawa handphone, cucu telefon nyala jadi tromen. Kan? Lepas tu pula dengan motor yang ada pun signal patah sebelah, pecah sebelah. Kena langgar adik budak motor mana tak repair-repair. Orang kata bukan dia tu pencen guru besar kah itu? Dia DG berapa itu ni? Bukan DG Tan Sri Duk Isyam, Datuk Isyam tu. DG bukan, dia pangkat DG apa gitu. Pakai tu selebek, kopiah, petik lalat, tak semat langsung. Itu namanya kedekut terhadap diri sendiri. Maknanya awak kaya hebat macam mana pun sendiri tak merasa. Itulah kedekut paling teruk kali tuan-tuan. Tu yang Haji Bakhil tu. P. Ramlee ni macam belajar hadis pula Tuan-tuan tengoklah kereta dia apa. Kata P. Ramlee macam syaitan kereta. Betul tak? Berkopak-kopak cat tu. Padahal dia duit banyak. Anak sendiri manisah nak beli mesin jahit, rebah pesan. Lah anak tu nak buat bisnes, kan nanti boleh share lah sikit profit ke apa. Tak boleh, dia pengsan. Tu kedekut terhadap diri sendiri, tu paling teruk tuan-tuan. Itu yang pertama kata Ibnu Qudamah.
Dan kedekut yang juga tak kurang teruknya lepas pada diri sendiri adalah kedekut terhadap keluarga, family. Dengan keluarga sendiri pun dia kedekut. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang perempuan ni, dia ni isteri kepada Abu Sufyan. Tuan-tuan kau pernah dengar namanya Hindun. Hindun ni dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun." Ya Rasul, laki saya ni Abu Sufyan tu lah, kedekut sungguh lah, kedekut sungguh dia ni ya Rasul. Dia ni sampai tahap tak memberikan nafkah pada aku pun dia tak bagi sebagai isteri dia. Anak-anak tu kalau hari ni yuran ke duit poket ke nak beli apa, tak, dia tak bagi langsung. Jadi satu hari ya Rasul, geram punya pasal, saya ambil duit dia. Saya ambil duit dia. Pasal tak bagi, dia geram, saya ambil duit dia. Kalau kita hari ni ikut seluar tu gantung belakang pintu, saya selup ambil. Selup, jumpa tembakau dulu. Selup lagi dalam, jumpa duit dia. Jadi sekarang saya dah ambil duit dia. Saya nak tanya, apa hukum ya Rasul? Boleh tak boleh? Dia dah ambil dah, tak baru tanya hukum. Dia kata, ya Rasul, jadi macam mana ambil duit suami tanpa pengetahuan suami? Boleh ke tak boleh? Jadi Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, Nabi pun bagi tahu kata, boleh ambil duit suami yang mana syaratnya ialah tak bagi langsung nafkah pada isteri ataupun pada anak-anak dia. Tu pun ambil tu jangan balas semua. Ambil tu sekadar sepatutnya kau guna untuk perbelanjaan, bukan buat pergi PV. Dah. Untuk padan-padan kau aja lah tu, yang kau banyak mana punya makan standard semua tu, yang tu sepatutnya boleh ambil walau tanpa kebenaran. Macam mencuri juga, lebih kurang tau. Dah habis dia tak tahu, boleh ambil. Kalau jenis suami kedekut terhadap isteri dan anak-anak, tu yang kadang-kadang kalau di mahkamah tuan-tuan, selalunya isu yang berlaku, keruntuhan rumah tangga, bergaduh-gaduh ni semua. Pertama, zalim. Kedua, tinggal isteri tanpa sebab. Ketiganya, abai tanggungjawab. Kedekut lah, jenis kedekut. Dan memang ada suami jenis spesies macam ni, ingat pupuh dah, ada lagi. Ada lagi tuan-tuan. Dia tak kerja, isteri buat job macam-macam. Pagi buat kuih, tengah hari jadi cleaner, petang itu ini. Suami tuan-tuan nyanda di tiang rumah duk gitu. Lah kali isteri dia tak tahan attention, dengan anak-anak lagi kita apa pemalas macam ni. Suami dia pun tak tahulah bagi alasan macam Alibaba berjalan lapuk pun, aku tak nak kerja, aku tengok aku punya tulang perang semua, bukan aku tak mau kerja. Isteri dia pergi report pejabat zakat, suruh mai rumah tengok keadaan ni semua. Suami dia tunggu depan dengan parang. Apa ingat aku tak ada duit nak jaga bini aku dengan anak semua. Padahal suami memang pemalas, tak kerja pun. Itu yang sadar, yang kadang-kadang kita tu terlepas pandang. Dah lama jadi suami tuan-tuan, takut terlepas pandang je lah. Kita ni sebagai suami, paling-paling pun Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan seorang suami maupun ayah mestilah wajib menyediakan 7 perkara dalam keluarga. 7 perkara ini seorang suami, seorang ayah mesti laksanakan dalam keluarga dia. 7 perkara. Ya, saya sebut ni pun sekali lalu lah, kamu gurai lebih kan macam kusuk kahwin pula. Jadi lama menikah dah ni. Pertama sekali, tanggungjawab suami maupun bapa, dengar. Pertama, menyediakan makanan. Menyediakan makanan. Makan tu pula banyak mana? Kalau suami tu jenis kaya, banyak harta, paling kurang 2 cupak. 2 cupak tu, kalau satu cupak bersamaan 635 gram ataupun RM1.18. Usah sikit je makan apa, tak kenyang macam tu. Tak, salahnya kau buat tak? Ke lebih teruk daripada tu, kau tak bagi langsung. Tu suami kaya. Kalau suami sederhana, mesti dibagi pada isteri dia adalah 1,5 cupak. Kalau suami tu miskin, kerja, tapi pendapatan tak boleh nak cover lah, COVID lah apa semua kan, tak boleh juga, mesti juga bagi 1 cupak isteri makan. Tak boleh bagi alasan tak ada job. Tak boleh. Itu dia tuan-tuan. Kalau tak kau kahwin kenapa? Kau berani nak ambil tanggungjawab, pikul tanggungjawab, nak bela anak orang tu, kau kena bagi dia makan. Tahu miskin ni kau. Kalau kasarnya begitu lah, kena. Ni kadang pasangan muda tak ambil tahu jangan. Dia tu tak apa, meniaga burger tepi jalan. Kadang dapat, tak dapat, hari hujan tak buka lah. Rezeki Tuhan bagi.
cinta tak boleh dibeli. Nah, settle. Dak sekarang payah ayat-ayat macam tu. Meremang jadi. Lautan api sanggup redahi, minum teh panas pun tiup. Lautan api, teh pun tiup. Meluat budak muda bahasa ni. Pertama kali makanan mesti wajib disediakan. Dan makan tu pula berapa kali yang wajib sehari seorang suami sediakan pada isteri. Wajib berapa? Tadi tu dari sudut portion dia yang cupak-cupak saya sebut tadi. Kali tu berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Habis tu kalau Ramadan, habis sahur, berbuka. Atau berbuka moreh. Pulang lah. Yang penting tu minimum 2 kali. Abang-abang pergi kursus ke mana macam mana? Telefon tanya, dah makan belum? 2 kali. Tu orang tanya, kena ambil tahu makan ke tidak isteri anak-anak semua di rumah tu. Tapi itulah, saya ingat yang ada dalam majlis ni mana ada 2 kali makan semua ni. Semua ni makan ni nampak kembang-kembang nampak kan? 2 tahun tak jumpa makin nampak perkembangan nampak tu ada kan? Dengan cucu pun sama sihat nampak kan? Yang pertama makanan. Yang keduanya menyediakan tempat tinggal. Jangan pula suami ajak, mainlah duduk bawah jambatan dia kata. Dunia sementara, tak lama nak kiamat, Dajjal pun nak keluar dah. Baik bawah jambatan. Rumah mahal-mahal juta-juta, tak payah lah. Mampu tengok, tak payah. Tak boleh menyediakan tempat tinggal. Ketiga, pakaian. Keempat, bahan masak. Kelima, perkakah rumah. Keenam, alat membersih badan. Itu kena wajib disediakan tu. Suami isteri kata, abang, beruk gigi tak beli ya bang? Tak payah, pakai arang. Zaman batu lah. Yang ketujuh, pembantu rumah jika mampu. Pembantu rumah. Sebab tu dia ada jika kat ujung tu. Jika mampu. Jika mampu, kena sediakan. Mau isteri dah mengadu, dia letih, dia tak larat dah apa semua, kena ikhtiar lah. Carikan teman tu ke, cari pembantu rumah lah. Itu kedekut terhadap keluarga, saya ingat jelas lah. Maknanya mesti disempurnakan tanggungjawab tu. Ataupun kata Ibnu Qudamah juga, ada orang kedekut terhadap tetamu pun ada. Kedekut terhadap tetamu. Pertama, kedekut diri. Kedua, kedekut terhadap keluarga. Kalau keluarga ni kadang jangan dibaca kedekut dengan isteri anak-anak ya. Kadang orang tua mak ayah dia pun tak merasa duit dia. Kesian, anak kerja hebat-hebat. Balik kampung, kadang kita pergi rumah orang tua-tua nak tengok. Kesian. Tengok TV, dah kesian mak dia tu. Duduk rumah kadang, dah PKP nak rentah apa tak boleh. Duduk di rumah menengok TV. TV tu pula buka pakai empuk. Pom! Jalur. Kadang jalur kat sini. Sian mak tu. Remote pun tak ada cari pun. Sian orang tua. Anak kerja hebat-hebat. Mak TV tu kan. Kesian kadang. Ikat pakai tali lagi tu. Tu. Punya teruk lah Allah. Tuan niatlah kita berjaya di mana kita berada pada tahap hari ini berkat doa orang tua-tua kita. Maka apalah kiranya berkongsi rezeki dengan mak ayah orang tua kita yang masih ada. Itu yang tu kedekut terhadap keluarga. Ada juga kata Ibnu Qudamah, kedekut terhadap tetamu. Tu anak ke kucing nangis tu? Kucing. Kedekut terhadap apa ni tetamu pun ada. Rupanya tuan-tuan, tetamu ni rupa-rupanya ada juga orang dia kedekut terhadap tetamu. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, Nabi menyifatkan orang yang boleh buat 3 perangai ni, tu tanda dia tu beriman pada Allah dan hari kiamat, bukan sembang punya orang. Bukan sembang punya orang. Ni memang betul-betul dia ni beriman sungguh. Apa tanda dia? Salah satunya, dia memuliakan tetamu dia. Istilahnya memuliakan, ikramud duyuf, memuliakan, bukan menghormati saja, memuliakan. Memuliakan tetamu. Sebab tuan-tuan, tak semua orang suka layan tetamu. Setengah orang bila kawan WhatsApp kata nak datang, oh dia serabut betul lah datang pula. Kalau jenis tetamu pun jenis reti bahasa, dia okey. Tapi jenis tetamu yang pernah ada kenangan, mula nampak cawan hat pecah dulu ni, mana kita punya amari yang sumbing dulu ni, fikir anak dia, siap tanya anak ikut sekali ke?
Anak yang dulu yang hilang. Pasal remote dia hilang. Lepas tu aquarium tu ikan kurang. Tetamu tu balik, kalinya ikan tu balik sekali. Ada sauk kat atas tu. Jam. Apa ya? Jadi kita pun kalau sebagai tetamu pun reti bahasa lah sikit. Jadi ada anak kecil ni tolong kontrol sikit lah. Tuan rumah takkan nak marah. Nak buat perangai macam cikgu tu baru ni. Tak boleh. Viral nanti. Jadi tolonglah. Kita tuan rumah. Tak apalah budak-budak. Tak budak-budak. Dalam hati berbulu tahun depan. Memang aku aim lah kau yang nak datang lagi dah. Pangkah siap-siap kau yang. Jadi maka memuliakan tetamu tu lambang keimanan. Maka kedekut terhadap tetamu juga salah satu daripada senarai orang kedekut yang digariskan. Macam kita pun, macam kita adik-beradik, saudara mara ni Alhamdulillah duduk dalam satu majlis, mengingat ni bagus diteruskan. Kadang ada anak-anak buah ni kadang jenis tak erti bahasa juga. Dah tahu pak saudara datang jauh dari Kuantan ke Lostak ke mari ke KL. Pak saudara pun dia tahu anak buah dia ada hidup KL. Roger lah, telefon lah. Mat, kau ada di mana? Oh, Pak Su. Allah, Pak Su ada tengah kerja lah, busy sikit. Pak Su ada di mana? Aku ada di Bangi ni ha. Oh, Bila balik? Bila nak balik? Sikit pun tak sebut marilah ke rumah. Dia budak muda sekarang nak tahu perangai tu. Maka kita lah orang tua kena ajar sikit. Kita ni, kadang kita abang ke adik ke kepada adik-adik kita lain, pesan pada anak kita kalau pergi mana-manalah negeri ke kursus ke apa, kau jangan lupa Assalamualaikum, dapat test cawan ke, tak ada pun, balik tu je. Maknanya bertegur tu. Paling tidak ajak ke rumah. Budi bahasa tu. Tak ada, tanya bila nak balik tu. Macam saya pun kadang kita pergi ceramah di mana-mana pun, kadang kita faham lah kan. Baru sampai, orang masjid tanya, Ustaz bila nak balik? Macam tak suka kita sampai. Tak, sebab dia nak hantar ke airport pagi esok. Tu bila. Kan Ustaz pun jangan terasa hati sangat. Ada sebabnya. Tapi yang hubungan kekeluargaan ni, budi bahasa tu kena diwujudkan kembali. Kalau ianya makin kurang dan makin kurang. Tu yang pertama ya. Sifat apa? Sifat kedekut. Moga-moga tak adalah di kalangan ahli keluarga kita, anak cucu kita yang berperangai seumpama ini kerana dia sedang merebak dalam masyarakat kita. Sifat kedekut. Dalam kedekut ni bukan setakat dia sayang duit tak nak bagi ke orang. Dalam masa yang sama dia mengajak orang lain supaya tak payahlah nak sedekah, tak payah nak bagi sumbangan. Mari orang minta sumbangan kami ni daripada pertubuhan sekian nak tolong Palestin ke apa ni Syria ke apa. Dia kata tak payahlah, daripada dulu minta takkanlah tak cukup-cukup bagi sumbangan. Jenis macam tu, dia pengaruhi orang tu. Tu paling teruk lah. Dalam kau tak bagi, kau pengaruh orang supaya jangan ikut sama macam kau, tak memberi. Tu yang pertama ya, sifat kedekut merosakkan masyarakat kita, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang keduanya, penyakit yang kedua ialah wahawan muttaba'un, iaitu terlalu mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni tuan-tuan, kata para alim ulama, mudah untuk nak terikut atau mudah nak dirosakkan melalui dua jalan. Dan dua jalan ni jugalah pesan Nabi, kalau korang boleh jaga dua benda ini, aku jamin syurga. Syurgalah untuk kalian semua ni kalau boleh jaga dua benda ni, atau antara dua kedudukan ni. Pertama namanya kemaluan, kedua lidah, dua rahang dan dua kaki kita. Boleh jaga dua ni, aku jamin syurga. Pasal kebanyakan orang tak boleh jaga, dia tak mampu nak handle. Pertama sekali bab kemaluan. Ni yang kita paling takut. Pasal apa tuan-tuan? Bila dunia nak kiamat ni, Nabi pesan siap-siap. Nabi ni sayang. Pasal apa Nabi sayang kat kita? Pasal kita ni umat bongsu. Kita umat bongsu, mana ada Nabi lagi dah. Ibarat kata bapak dah lama meninggal. Jadi bapak ni kalau anak tu anak bongsu, dia ada sayang lebih sikit. Bukanlah sulung tu tak sayang, tapi kalau sulung ni sempat tengok, dia konvo, dia menikah, siap tolong atur lagi, catering semua untuk dia. Tapi yang bongsu ni ayah, mak kadang dia sayang lebih sikit. Pasal apa? Sebab dia belum tentu
sempat tengok combo, kahwin. Faham tak? Itu dia ada sayang lebih sebab dia tak tahu lagi dia sempat ke tidak nak tengok budak ni. Budak ni nanti macam mana lah, nanti dia boleh tak jaga mak dia ni nanti ni. Ayah dia ada bimbang. Tu yang duk pesan, Nabi duk pesan pasal apa akan jadi. Tapi umat je ni, umat tak ambil iktibar juga, pelik lah. Tu Nabi sayang sangat kat kita. Salah satu Nabi pesan ayyuzhara jahlu wa yafshwa zina. Nabi kata bila nak kiamat juga kalian akan nampak puak-puak bodoh ni ramai. Bodoh tak boleh handle ni ramai. Dia tak boleh nak dibendung lagi dah. Ada orang, maaf lah tuan-tuan, sebab dah Nabi cakap bodoh, takkan saya nak cakap kurang pandai. Tak sampai maksud. Kata ustaz berlapik sikit. Nak lapik macam mana? Kan? Dah memang macam contoh baru ni cerita pasal apa tu, babi kan. Ustaz betul babi dalam masjid. Dah nama dia babi. Cakaplah khinzir. Dah khinzir. Melayu kan? Macam masuk Islam pula babi tu. Khinzir. Bodoh ni, dia ada setengah tu, dia bodoh, dia tahu dia bodoh. Tu okey. Hantar pergi kursus, masuk majlis ilmu, reti sikit. Ada bodoh, dia tak tahu dia bodoh. Okeylah. Tapi paling teruk, dia dah lah bodoh, buat bodoh, tuduh orang bodoh. Jengong ustaz tu bodoh. La ilaha illallah, ustaz pun kena. Inilah bodoh kuasa 3, 4, 5 ni. Boboiboy pun kuasa 5. Dahsyat tu. Itu yang sedang berlaku melanda. Dia panggil al-jahlu murakkabun. Bodoh yang bertimpa-timpa. Itu kata kuasa 5 tu. Dia bodoh betul lah. Banyak berlaku. Dan orang dulu pun ada bodohnya, tapi tak adalah cerita ke orang. Engkau siap update Facebook, dan sampai orang yang baca status pun, bodohnya ni. Ramai pula follower tu. Siapa? Takkan lembu. Orang lah. Dah cukup setakat ni. Geram tu kan. Ramai pula menyokong dia. Geram sungguh. La ilaha illallah. Ada tak takut lah. Ahli keluarga kita salah seorang yang fan dia. Fan ni tak puas. Kipas. Minat dia, die hard lagi lah. Peminat tegar dia. Oh ya Allah. Dia mulut manis, bersemut mulut kalau bercakap. Itu maknanya apa? Orang yang bodoh. Dan yang kedua Nabi SAW sebut tersebarnya penzinaan. Zina ni dah jadi banyak. Dulu kita tak boleh bayang tuan-tuan. Berzina ni, macam mana berzina tu berleluasa, tak tercapai dek akal kita. Mana zina berleluasa ni? Benda tu kan tertutup, tak ada. Sekarang tuan-tuan ada apps ni, cerita untuk iktibar dan mengingat, bukan suruh search pula. Dia ada apps, yang dipanggil sebagai apps sugar. Dia dipanggil sugar baby dengan sugar daddy sekarang ni. Dan benda tu dah melanda Malaysia. Satu kejutan sebenarnya, dan bukan satu benda baru. Di Malaysia ni yang telah melanggan apps tersebut dan menjadi ahli member kepada apps tersebut, yang aktif lah, bukan baru usia-usia tengok tu. Yang memang aktif, 14,000 di kalangan mahasiswa di universiti tempatan. 14,000. Pasal apa? Musim Covid, ada keluarga susah, mak bapak diberhentikan kerja, jadi nak sara dia, nak belajar, dan dia pun teringin kawan pakai handphone pun dah kamera sampai 2-3 lens dah ni, dia pun geram. Walaupun pakai wifi mama lah kali. Dia teringin nak hidup mewah. Jadi jalan dia adalah lalah kali orang kata menjual diri, menjual badan. Itu dia panggil sugar baby. Tu dah makin banyak tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik lah. Ni kita paling takut. Doa dalam keluarga kita jangan ada yang macam tu lah. Dan dalam kesempatan ni saya nak kongsikanlah satu doa. Ni rakam kamera keluarga sendirilah kan. Saya kongsikanlah doa ni, yang mana doa ni Nabi Muhammad SAW pernah bacakan kepada satu anak muda. Budak ni dia ada menyuarakan hasrat dia nak berzina.
cerita kat Nabi pula tu. Pau tu budak ni. Orang lain segan, malu Allah. Dia beritahu Nabi, dia kata, ya Rasul, saya nak nak buat benda tak senonoh tu. Lalu Nabi pun nasihatkan dia, apa perasaan kau kalau ada laki-laki lain mai tidur dengan mak kamu, apa perasaan? Tidur dengan adik perempuan kamu, apa perasaan? Oh, dia kata saya tak suka. Kalau tak suka jangan buat kat orang. Dia nak interpret lah. Kalau kamu tak suka orang lain buat macam tu, jangan buat kat anak orang, jangan buat kat anak dara orang, jangan buat macam tu. Kemudian disusuli dengan doa ini. Bila saya kata doa ini saya akan bacakan. Nanti tuan-tuan bacalah pada anak-anak masing-masing. Khususnya anak remaja lah. Kalau anak yang baby, bukan ini doa dia, doa lain. Allahumma faqihu fid din, tu doa yang baby. Ni kalau yang mumayyiz ni, yang dah boleh membezakan baik buruk ni. Doa dia ialah Allahumma ghfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Saya ulang sekali lagi 3 perkara. Allahumma ghfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kalau dia anak laki-laki lah, kalau dia anak perempuan, yang hu tu jadi ha. Macam kita semayang jenazah tu kan, kalau jenazah wanita, yang hu tu jadi ha lah. Allahumma ghfir zanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Apa Nabi baca tu, masa tu Nabi letakkan tangan Nabi yang mulia di dada anak muda tu. Dan tak lama lepas tu para sahabat Nabi kata, kami nampak budak tu berubah 360 terus. Berubah terus, dah jadi budak surau dah. Surau, budak masjid lah. Kalau dulu ada surau dah. Jadi orang masjid, semayang tu tepat pada sah tu. Memang kalau pergi masjid, biarlah budak pertama pacak. Berkat tu doa tadi tu. Allahumma ghfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkan dosanya, dosa anak turunan, anak daraku inilah ya Allah ya. Allahumma ghfir zanbahu wa tahhir qalbahu, dan kau bersihkanlah hati dia ya Allah daripada terlintas nak buat benda tak elok, lari rumah, cari pakwa, nak cari awet. Sucikanlah bagi dia, jangan ada terlintas langsung lah. Bukan kata terlintas, tapi dia boleh tahan. Kalau boleh terlintas pun jangan dalam hati dia nak buat benda tak elok, benda tak senonoh semua. Dan yang ketiga, wa hassin farjahu, dan peliharalah kehormatan, kemaluan dia ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu bacalah pada anak-anak cucu kita apa. Moga-moga doa tu seperti yang kita sebutkan tadilah, bermanfaat, berkat doa daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tu bolehlah disampaikan pada sahabat-sahabat yang lain yang anak-anak tengah membesar, tengah duk memberontak. Anak-anak lelaki ni kuat berlawan lengan. Kalau anak perempuan kuat berlawan lidah. Tu je lah. Dia anak lelaki ni dia berlawan lengan sikit banyak. Dia tak puas hati, dia tumbuk. Dia tak banyak cakap, dia hempah, dia tumbuk. Dia tu cara menzahirkan marah dia, tak puas hati, protes. Anak perempuan dia banyak lidah. Dia berlawan lidah. Mak ayah sabar sikit lah. Anak perempuan ni macam tu lah. Orang tua-tua dulu kata jaga lembu sekandang, senang jaga anak perempuan seorang. Kadang ada benarnya. Anak perempuan dia kadang suruh dia semayang kat long maghrib. Tiong dia buat kemek tu ke lah. Bos nak penyek budak ni lah. Tiang melayan Korea. Sampai 7 season melayan Netflix tu. Kenapa kau tiang. Uish. Dia tak tahu lah rasa. Tu dia nanti ya kira okey lagi. Dia respon macam dia buat muka tu gerak. Paling kita meluat kali dia jawab balik. Hello, mayang dah? Alah, ayah aku dengar ceramah semalam. Tanya semayang tak mayang ayah dulu. Tengok. Ada dalil dia. Betul nak jawab tu. Allah, tu baik kita. Jadi doa tu lah, doa tadi tu. Dia dapat melenturkan, menundukkan hati anak-anak ni jadi yang baiklah. Amin ya rabbal alamin. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu penyakit yang merosakkan juga masyarakat kita. Yang ketiganya ialah wa i'jabul mar'i bi nafsihi, iaitu dia takjub, dia berbangga dengan pandangan dia sendiri. Dia bangga dengan pandangan sendiri, itu satu penyakit sebenarnya. Sebab itu kalau orang yang menuntut ilmu, pantang orang menuntut ilmu ni membanding-banding guru, ataupun dia menganggap bahawa
pahaman daripada guru dia, itulah yang paling tepat sekali. Tak boleh. Kita tak boleh macam tu. Sebab tu kalau tengok ulama dulu, satu orang ulama yang hebat-hebat, Imam Ibnu Katsir, kadang 7 ke 10 guru dia. Kenapa penting guru ni kena ramai? Supaya kita ni jenis open sikit. Oh, rupanya macam tu pun boleh. Ustaz ni kata macam ni pula. Oh, macam tu boleh rupanya. Kalau tidak, jenis bahasa kita selalu dengar, dia tanya soalan, kita jawab, dia kata apa? Tapi ustaz kami, ustaz kami. Macam ustaz kau seorang. Dia tapi akhirnya membawa pada diri fanatik. Itu yang banyak muncul golongan orang panggil apa, ajaran-ajaran sesat ni pasal tu lah. Dia takjub terlalu sangat dengan fanatik guru ni. Akhirnya sampai dia tak ada masalah, tuan-tuan. Kalau dalam Quran pun banyak Allah Ta'ala sebut patung-patung yang Uzza, Lata, Manat. Arab ni dia ada patung-patung besar-besar dia. Bermula daripada patung tu siapa? Orang soleh zaman dulu. Bila dia meninggal, orang macam nak buat satu benda yang mengingatkan pada orang tu balik. Asal mengingat, lama menyembah. Tu yang kalau kami sendiri cadang, kalau mana-mana ustaz-ustaz kita kalau ada banner di masjid tu, tak payahlah gunting banner tu balik rumah, kata ustaz ni hebat. Kalau tok guru yang besar-besar kadang dia tak suka gambar dia nak diposter-posterkan sangat. Poster bagi tahu kata malam ni ceramah, tak apalah. Boh dalam bilik buat macam pemain bola punya, dan jangan. Kerana nanti dia jadi mendewakan. Dan dewa tu, itu akhirnya jadi rosak akidah. Jadi ustaz ni tuan-tuan, mana-mana lah penceramah ke apa, tuan-tuan doa je lah dia panjang umur, ataupun minta dia nombor akaun, transfer je lah apa-apa yang patut. Dicadangkan je lah. Tak buat tak apa. Daripada awak menyembah teruk, kan? Bagilah apa yang boleh lah. Ustaz ada nasi Arab nak hantar? Settle. Boleh. Bagi alamat kan? Lalamuh sampai. Tin, bising, mumpung rumah orang lain. Meluat, ya pi. Oh, barang aku sampai dah. Jauh China mari. Mumpung rumah jiran. Tak sampai lagi. Lari tajuk kita sebenarnya. Cukuplah tuan-tuan, setakat ni jelas sembang-sembang kita. Dan insya-Allah pun tadi Datuk kata kita bagi sikit kot laluan kot, ada satu soalan kalau ada, silakan kalau ada. Silakan kalau ada. Ustaz. Ya. Ini InsyaAllah malam esok Syaban boleh bagi tips sikit ke? Reminder sikit lah. Malam nisfu Syaban ni adalah salah satu daripada 5 malam yang digalakkan kita berdoa. Itu pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Iaitu antara 5 malam tersebut adalah malam di bulan Rejab, 1 Rejab. Yang kedua iaitu malam Jumaat. Yang ketiga, malam Raya Idul Fitri. Yang keempat, malam Raya Idul Adha. Tapi orang kita sibuk main mercun, kacau dodol, gantung langsir. Mana doa dah. Dia doa je lah, ya Allah jangan aku lewat bangun pagi esok malam raya. Tu je doa dia. Doa lah banyak-banyak si malam raya tu. Raya haji, raya puasa. Dan yang kelimanya, malam nisfu Syaban. Kerana malam nisfu Syaban ni apa sahaja, dia tak ada amalan khusus. Dia tak ada amalan khusus mesti itu, mesti ini, apa semua tak ada. Walaupun ulama cadang bacalah Quran, orang dulu baca Yasin 3 kali dengan niat macam-macam semua, tak semestinya boleh buat amalan-amalan lain. Macam ada setengah masjid tu dia himpunkan qori-qori yang hebat-hebat, sedap-sedap semua, baca Quran, baca terjemahan, sekira selesai. Tu je yang penting. Malam tu dimanfaatkan dengan apa sahaja ibadah. Kerana malam tersebut malam yang sangat bagus untuk berdoa kepada Allah SWT. Tu saja. Wallahu a'lam. Sudah terjawablah. Memanggil kita dari mana tadi? Oh, kacang memang tahu. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi, saya dipahamkan dia ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. So kita ni dah hampir Ramadan semua So satu amalan pergi ke kubur kubur kita apa, baca Yasin apa kat kubur. So macam pendapat Ustaz tentang baca Yasin kat kubur? Dia sebenarnya saya ringkaskan macam inilah. Apa-apa sahaja amalan bergantung pada niat dan menepati sunnah Nabi. Jadi tujuan kita pergi ke kubur tu, dia punya matlamat paling besar yang Nabi sebut tu zakirul akhirah, untuk mengingatkan kita akan kematian ataupun hala tuju kita lepas ni. Maknanya tinggi mana pun kau,
banyak mana pun kau miliki, ini kesudahan dia. Tu niat kita. Jadi kalau kita pergi tu dengan niat tu, pertama yang tu dulu. Niat dulu. Yang kedua, kalau pergi baca apa ni Quran sekalipun, kalau pergi pun baca Quran, pertama niat ibadah. Yang kedua, moga-moga pahala ibadah Quran yang dibaca tu sampai pada arwah si mati. Dan ingat, dan jangan ditetapkan pula. Kita bila nak baca Quran tu orang tua untuk mak, untuk arwah mak dia minggu depan balik kampung nanti jangan macam tu. Quran pahala nak dihadiahkan pada orang tua tu tak semestinya ke kubur. Di rumah macam ni pun boleh macam tu. Faham ya? Jadi maknanya kita jangan menetapkan bahawa mesti pergi ke kubur baca Quran baru pahala tu dekat. Ni kan kalau ni duduk Kajang, kuburnya mungkin di Negeri Sembilan ke apa, nak transfer jauh, pahala tak boleh niat macam tu. Kita niatkan bahawa aku baca pertama pahala ibadah baca Quran, kedua pahala ibadah Quran aku baca ni untuk orang tua. Baca Yasin kat kubur tu bidah. Saya tak berapa nak selesa sangatlah nak buka tentang apa tu perbahasan bid'ah tu, tapi saya lebih suka untuk macam saya sebut tadi Pertama, niat kata Quran tu dia pahala, dan yang keduanya pahala ni aku nak untuk bagi pada orang tua. Sebab bila kita anak ni bila dia meninggal, bila dia anak meninggal pula, orang tua bila dia meninggal, anak ni dia ada 4 perkara yang dia jangan tinggal untuk orang tua dia yang tak ada tu lah. Pertama, tunaikan janji mak ayah dia. Jadi kalau mak ayah dia tu YB, pertama lah tunaikan janji. Yang keduanya adalah hubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim dengan adik-beradik, mak ayah dia, pak saudara, paman semua tu pergi cari balik. Dua, yang ketiganya melunaskan hutang-hutang yang mampu dicapai. Kadang kita tak tahu dah ada hutang mana orang tua kita pun tak tahu. Dia yang kita maknanya dalam rekod kita pun tahu ayah kita tulis kat whiteboard ke apa. Itu 3. Dan yang keempat, mendoakan. Jadi salah satunya juga dalam baca Quran tadi tu, sebab orang yang doa dia tu mudah Allah Taala terima selepas dia buat satu-satu ibadah. Termasuklah ibadah baca Quran. Baca Quran tu doalah, Allahumma fir ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayahku ya Allah. Itu datang baca Quran tadi tu. Jangan ingat pada pahala Quran tu semata-mata. Lepas pada baca Quran tu dadah tangan sikit untuk orang tua. Wallahualam. Sebab Syaban ni pun ada juga orang tua dulu panggil bulan-bulan arwah dia panggil. Tu yang kan banyak orang buat tahlil biasa. Kalau bulan Syaban ni orang tua buat tahlil pasal dia pasal apa? Nak mengenang balik ni kita nak masuk Ramadan, orang tua kita dah tak ada dah macam tu kan. Jadi tak apalah, itu pandangan orang dulu, tapi yang pentingnya pahala ibadah tu kita niatkan untuk orang yang telah tiada, khususnya orang tua kita. Dan saya ada permintaan ni, doa kesembuhan untuk kakak ipar yang menjalani kemo kita akan sama-sama akan bacakan doa, termasuk juga dengan doa kesembuhan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, khususan ila Raziah binti Muhammad Saleh. Ya Allah, berikanlah kami keampunan dan berikanlah rahmat dan kasih sayang buat kami semua, dan juga rahmat kasih sayang buat orang tua kami bagi ada yang telah tiada ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, berikanlah kesembuhan kepada Raziah binti Muhammad Saleh dalam menjalani ujian dan juga yang dalam keadaan diuji oleh-Mu ya Allah. Berikanlah kemudahan dan kesembuhan buat beliau ya Allah, yang mana dengan penyakit ini dapat menggugurkan dosanya, meningkatkan darjatnya, dan menjadikan dia seorang hamba yang sabar, yang tabah di sisi-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah, eratkanlah kasih sayang di antara ahli keluarga ini ya Allah. Jadikanlah hati-hati di kalangan ahli keluarga ini saling bertaut ya Allah, dan jauhkanlah daripada perkara yang tidak diingini dalam hubungan kekeluargaan kami ini ya Allah, kerana kami ingin sekali kembali berkampung di dalam syurga nanti ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Terima kasih sekali lagi saya rakamkan buat Datuk Azman dan seluruh ahli keluarga yang tersayang semuanya. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita, andai ini adalah Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu